المرسلين هو سيد المؤمنين هو سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الأنبياء اللهم صل على محمد سيد الأولياء اللهم صل على محمد سيد الكواكب اللهم صل على محمد سيد المراتب اللهم صل على محمد سيد الوارث اللهم صل على محمد سيد الحديث اللهم صل على محمد سيد المعراج اللهم صل على محمد سيد الأزواج اللهم صل على محمد سيد المصلح اللهم صل على محمد سيد الواضح اللهم صل على محمد سيد العباد اللهم صل على محمد سيد الجواد اللهم صل على محمد سيد المختار اللهم صل على محمد سيد الأبرار اللهم صل على محمد سيد الخالص اللهم صل على محمد سيد المخلص اللهم صل على محمد سيد الشافع اللهم صل على محمد سيد الرافع اللهم صل على محمد سيد الإمام اللهم صل على محمد سيد الأنام اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الأعلى اللهم صل على محمد سيد الفضلاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Hiburan mendidik inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz Sejuk Osman. InsyaAllah kita bersiaran hari ini untuk edisi hari Jumaat. Seperti biasa 9 malam untuk kita pendengarkan rancangan Kemudi Hati minggu pertama dan ketiga setiap bulan, untuk kita bawakan isu-isu emosi dan juga perasaan kita. Dan paling penting kita nak bicara tentang dari sudut pandang psikologi, bagaimana hari ini kita dalam kehidupan kita benar-benar berkait rapat dengan perasaan kita hari ini dan emosi kita agar kita tenteram, tenang. Dan 11 hari tu saya tak silap, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun dah melancarkan ANMS, Agenda Nasional Malaysia Sihat, agar keluarga Malaysia kita ini berada dalam suasana yang sejahtera. Dan antara yang diperkenalkan adalah Let's Talk ataupun Take 5. Itu antara perkara yang perlu kita ambil perhatian agar sejahtera emosi dan juga minda kita. InsyaAllah kita nak bawakan bersama pertemuan kita pada kali ini bersama dengan Yang Bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, Kaunselor Berdaftar, untuk kita pendengarkan ceritanya pada malam ini tentang orang tidak tahu jika tidak menunjuk. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kita Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
InsyaAllah malam ni kita nak bawa satu tajuk lagi. Orang tak tahu jika tidak menunjuk. Macam mana kita nak belajar sama-sama hari ini. Ni lebih kepada perihal kita ceritanya di media sosial lah. Kalau kita nak menggunakan aplikasi media sosial hari ini, pelbagai perkara yang kita rasa macam nak tunjuk yang ni, nak tunjuk yang ni. Ni hujung-hujung tahun ni Haji kan, dengan pergi bercuti je mungkin, ataupun year end sale, tak tahu dah start ke belum. Yang tu pun ada perkara-perkara yang macam nak beli barang-barangan mewah sikit sebab mungkin dapat harga tawaran yang lebih rendah. Jadi perkara macam ni yang perlu kita ambil perhatian. Adakah budaya nak tunjuk ni ataupun flex culture, kalau barat sebut lebih kepada flex culture ini, benar-benar sihat dalam masyarakat kita hari ini, ataupun ada satu titik yang perlu kita ambil pertimbangan, titik tengah antara nak menunjuk, showing off, ataupun kita nak reserve for our own dan personal life kita. InsyaAllah Haji, kita nak bawakan perbincangan kita pada malam ini. Anda boleh menonton sama-sama seperti biasa di Facebook Live, di YouTube Live kita, dan kongsikan ruangan komen anda. Adakah hari ini kita seronok tengok orang berkongsi sesuatu perkara, ataupun kita 1-2 mungkin okey kot. Kalau 5, 6, 7 dan selebihnya tu kita rasa jelak dan mungkin terganggu juga perasaan kita. InsyaAllah kita nak belajar sama-sama Haji untuk perbincangan kita pada malam ini. Silakan Haji. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, saya kasihi penerbit dan juga DJ Haji Faiz bin Osman, para kru IKIM, para masyayikh, guru-guru, ibu ayah, pakcik-makcik dan adik-adik yang saya kasihi semua. Baik, kita terus pergi kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya isu ni sering kali diketengahkan, saban waktu, saban ketika. Tapi sebenarnya kenapa kita sentiasa kena diingatkan? Sebab itu lumrah, kan? Kita ni memang selalu terleka, lalai, lupa. Jadi sekali sebab tu kita digalakkan untuk hadir ke majlis-majlis ilmu. Kalau guru saya pesan, jangan 3 hari tak pergi. Ada seorang guru lagi, jangan sehari tak pergi. Dan walaupun adalah pelbagai pandangan dan pendapat, supaya dengan majlis ilmu ni dia dapat membimbing dan memimpin, dia dapat mengingatkan kita kembali apa perkara yang mungkin kita lupa. Jadi untuk malam ini, tuan-tuan dan puan, ibu ayah yang saya muliakan, saya kasih sekalian, saya pegang kepada kemajuan teknologi ni tidak salah. Sebab ada setengah orang tu dia tak nak langsung teknologi. Dan saya pernah jumpa ada beberapa orang dia tetap menggunakan handphonenya, telefon bimbitnya yang memang tak ada internet dan sebagainya. Dan saya menghormati. Dan cuma kadang-kadang dia akan sedikit menyukarkan perhubungan yang kita sekarang bergerak, sebab teknologi ni perkembangan dia memang laju, dan media sosial ni memang jadi satu perkara yang sangat erat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Dan hampir kalau boleh setiap saat hidup kita ni nak diabadikan dalam media sosial. Dan Haji, saya pernah ada satu program dengan sebuah syarikat konglomerat yang terkemuka yang ada cawangannya dekat Malaysia ni. Mereka mengendalikan sebuah rancangan, bukan rancangan, satu platform dekat media sosial, yang kita boleh post kita punya video dan sebagainya. Dan mereka ada satu tim yang bertugas selama 24 jam untuk menapis video-video ni supaya yang akan masuk tu bukan perkara yang berkaitan dengan kegucahan, perkara yang bersifat kebencian dan sebagainya. Dan yang kelakarnya, apa yang mereka cerita, dia kata, Haji, yang kami tapis ni, Haji bayang ada orang rakam waktu dia tidur selama 9 jam. Dia letak video, dia rakam. Jadi, dan selama 9 jam tu lah yang mereka punya tim pasukan ni kena tengok video tu. Kokol lah ada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Ada yang dalam tandas. Tolong boleh bayang apa yang sedang berlaku di kalangan masyarakat dunia ketika ini. Maknanya bukan sekadar kita dekat Malaysia sahaja. Jadi, semua perkara kalau boleh nak ditunjukkan dalam kehidupan. Kenapa? Hanya mereka saja yang tahu. Dan paling malangnya, sampai ibadah sendiri pun nak kita tunjuk.
Dan ini menjadi perkara yang saya nak pergi nanti. Ni kita bukan nak cerita pasal niat orang, ini bukan bidang saya dan kita semua, tidak. Tapi sebelum kita nak melihat untuk kita berkata sesuatu, kita lihat kenapa. Dan saya dalam bidang psikologi ni, saya cuba nak bawa bagaimana ada setengah orang tu sampai dia sakit, kan, bila dia kongsi dekat media sosial tu tak dapat maklum balas yang dia harapkan, kan, sampai dia terlalu ketagihan dengan nak bagi tahu apa yang sedang dia perbuatkan, yang dia lakukan. Jadi ini kes yang nyata, berlaku dengan masyarakat kita, betapa keinginan untuk diketahui, mendapat kesukaan ramai orang ni akhirnya boleh menyebabkan diri sendiri dalam kesakitan, sebab isu sakit ni dia bukan berkaitan dengan sekadar fizikal saja, tapi emosi, hati, perasaan yang akhirnya dia akan mengakibatkan penyakit-penyakit berkaitan dengan fizikal. Dan ini perkara yang dialami oleh kebanyakan klien yang pernah saya kendalikan kes kaunseling mereka. Dan sampai satu peringkat Haji, selepas perkara yang mereka kongsi ni tak dapat sambutan, akhirnya sebab tu dia akan masuk pada peringkat privacy. Itu yang nak menunjukkan pakaian-pakaian yang, maafkan saya, tak senonoh, kan, kelucahan dia panggil soft porno, kelucahan yang sedikit tapi kononnya untuk nasihat, tapi sebenarnya dia merosakkan, dan banyak sangat tuan-puan kes anak-anak remaja kita yang terlibat, yang subscribe kelompok-kelompok ini untuk mengetahui, sebab dia ada kaitan dengan syahwat, keinginan, dan ini satu budaya yang merosakkan moral. Sebab itu kita perlu bicarakan, kita perlu tahu apa yang sedang berlaku ketika ini. Dan kita mungkin duduk sama-sama dengan ahli keluarga, tapi setiap ahli keluarga tu dia ada gadget dekat tangan masing-masing, dan hanya dia saja yang tahu apa yang sedang mereka tonton dan lihat. Sedangkan ni kat depan ni kan ramai, kan. Jadi ibu ayah sendiri pun tak tahu, bahkan ibu ayah sendiri pun dengan dunianya, tengok apa, kan, buat apa. Jadi sebab itulah sampai dah peringkat isu privasi pun nak dikongsi, nak ditunjukkan. Dan ini adalah satu perkara yang kita kena ambil berat, kan? Dan secara fitrahnya Haji, sebagai manusia ni kita memang senang untuk diri kita ni dipuji. Dan seorang wanita kalau dia dapat pujian yang sangat istimewa pada pandangan dia, dia akan rasa tersentuh hati, dan dia akan rasa sangat bahagia. Dia pernah tak Haji rasa perasaan berbunga-bunga macam mana Haji? Dia kan, kita rasa macam Masya Allah, kan. Dia rasa macam seronok sangat. Ini mungkin gambaran kalau tanya saya, itu kot rasa dia macam nak terbang dan terawang-awang, kan. Dia macam kembang lah Haji, tak tahu lah macam Haji kongsi tentang kembang, kan. Haji kongsi 4 tahun Haji, Haji punya azam untuk ya Haji, ya Allah, saya tak tahulah tu. Itu perkongsian yang baik, sebab minyak saya renung muhasabah dia balik, bagus juga Haji kongsi ni, kan. Betul Haji, juga, kan. Satu sebab kita memang dah dari tak tahu dari tahun bila, mungkin Haji dah nampak perkembangan tu. Tak ada Haji, maintain, alhamdulillah. Allah. Okey. Jadi maksudnya kadang-kadang Haji ada perkara tu dia memang datangkan kesan, kan. Sebab tu tuan-puan, kita bukan nak memandang dari sudut negatif saja. Dia banyak faktor positif. Tapi malam ini Haji, kan, tujuan kita untuk kita sama-sama lihat sebelum kita nak kongsi tu apa faktor yang mendesak kita, mendorong kita, dan apa yang kita mahukan. Dan akhirnya tadilah supaya kita rasa seorang dapat manfaat daripada apa yang kita kongsi. Dan tuan-puan, yang kita khawatir sebenarnya jangan sampai kita ada amal ibadah kita ni dihiasi dengan riak. Itu yang kita takut, kan. Saya sebenarnya macam saya katakanlah, kemudian hati ni bukan sebab nak bagi tahu, nak kongsi kita yang terbaik Haji, kan. Cuma kita berkongsi supaya saya sendiri dapat manfaat daripada ni, kan. Dan kita belajar tentang niat dalam perkongsian ni, dan kita mungkin ada sisi pandangan kita yang terbatas, supaya kita dapat melihat Allahumma salli Muhammad, yang ialah kita khawatir dalam keriakan ni, supaya kita tidak menjadi orang yang merealisasikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah yang kami sembah. Dalam surah Al-Fatihah, kan, ayat 4.
kan? Dan sedangkan orang yang rasa ujub pada diri dia ni, dia pula dia tak sedar, tak realisasikan apa yang Allah firmankan, wa iyyaka nasta'in, kan? Hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Dan siapa yang realisasikan firman Allah, iyyaka na'budu, kan? Dan dalam maksud ini kita lihat kadang-kadang kita lakukan tu dari luar, kan? Niat kita tu kerana siapa, itu yang kita harap dapat tuan-puan dapat melihat dari satu sudut pandang. Dan saya nak bawa sangat, kenapa agak-agaknya kan pada malam ni tu kita lihat kenapa agaknya ramai sangat yang nak menunjuk macam-macam perkara dalam kehidupan, kan? Dan lepas satu-satu kan? Dan ada orang yang rasa sangat macam Haji kata tadi dah, nampak jelik, kan? Akhirnya dia akan buka diri dia, privasi dirinya, yang akhirnya memalukan diri sendiri, jadi tontonan. Bahkan kalau divideokan gambaran, dia akan kekal, kan? Perkara yang memalukan ini dalam kehidupan kita hanya kerana mahukan puji, kan? Ataupun keseronokan, kegembiraan, kan? Yang diberikan oleh orang-orang yang mengikuti dirinya, kan? Wallahu a'lam. Saya terima kasih Haji untuk mukadimah awal berkaitan dengan orang tidak tahu jika tidak menunjuk. Macam Haji sebut tadi, perkongsian tentang ialah kadang-kadang kita lihat zaman sekarang ini lebih kepada orang nak berkongsi sebab ada imbuhan-imbuhan di belakangnya. Ramai tontonan, maka banyak lagi lah imbuhan yang boleh kita dapat dan boleh jadi influencer. Kadang-kadang kita kena nilai balik lah Haji, kan? Dan saya rasa kira masyarakat kita hari ini berbalik kepada tanggungjawab pihak kerajaan juga, bagaimana melihat satu-satu influencer itu how influence to influencing people. Kan kita nak tahu adakah influence ataupun pengaruh kita itu pengaruh-pengaruh yang positif atau sebaliknya. InsyaAllah kita nak kongsikan banyak lagi ceritanya dan kita nak tahu juga fikiran-fikiran dan juga karakter orang yang lebih seronok mencari perhatian orang dengan menunjukkan sesuatu. Kadang-kadang rasa tak mampu pun nak buat sesuatu itu, tapi sebab nak raih perhatian kita berusaha sehabis baik. InsyaAllah kembali selepas ini dalam Kemudian Hati, orang tak tahu jika tidak menunjuk. Kembali selepas ini pastinya anda dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Mighty NB. Hey kawan, saya nak cerita pasal aplikasi Mighty NB. Terima bil di hujung jari, bayar bil di sana sini, pantau penggunaan elektrik terkini. Guna Mighty NB. Mighty NB. Di mana-mana jua. Mighty NB. Lebih mudah, lebih jimat masa. Jangan tunggu lagi, jom buat turun aplikasi Mighty NB di App Store, Google Play Store atau Huawei App Gallery. Kenapa muka awak nampak risau je? Risaulah bang, anak lelaki kita ni nak sekolah mana tahun depan? Dia minat menghafal Al-Quran. Kalau boleh, naklah cari yang sesuai dengan minat dia tu. Kebetulan, tadi sembang dengan orang surau. Katanya, anak si Bukhari tu dah banyak juzuk dia hafalnya. Ya ke bang? Tak tanya ke kat mana sekolahnya? Dah, Sekolah Mahat Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat Adin 9. Nombor pun dah ada ni. Cepatlah bang telefon. Nanti takut penuh pula sekolah tu. Ya, sekarang juga saya telefon. Maklumat lanjut, hubungi atau WhatsApp 016 500 6490. Lautmu tak sayang diwetangi dosa. Saksikan debaran perjuangan barisan bintang Hijrahkan Laguku. Sabtu 9 malam hanya di TV Al-Hijrah. Sebagai ibu penyayang, saya sangat cerewet pemilihan lampin. Sebab itu saya pilih Baby Mora, bebas klorin dan halal. Terus ke Facebook Baby Mora atau dapatkan dari ejen di seluruh Malaysia. Jadikan kami teman anda. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami bertemankan saya Faiz Saja Osman. InsyaAllah perhatian kita pada malam ini Kemudian Hati bicara yang kita bawakan. Orang tidak tahu
jika tidak menunjuk. Terima kasih yang menonton di Facebook Live kita bersama-sama dengan YouTube dan juga perkongsian di radio malam ini. Mungkin anda dalam perjalanan seisi keluarga, ke mana pula destinasi anda, kami harap ke mana jua lah anda, harapan saya agar dapat kita jaga akhlak kita, jaga adab kita. Saya teringat pesan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dalam Adab Musafir, nak bergerak ke sesuatu tempat semoga dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala tu, jagalah adab, jagalah apa yang diajarkan dalam Islam sepanjang perjalanan tu, agar kita tak menyusahkan orang, kita tak selfish atas jalan. Itu pun nak jaga sama-sama lah. Okay, sedikit selitan. Okay, insyaAllah kita nak bersama dengan kemudian hati bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Isu yang kita bawakan pada malam ni, orang tak tahu jika tidak menunjuk. Jadi kita nak tunjuk supaya orang tahu. Setengah orang rasa macam di media sosial, that is our own media sosial, so my life, so saya tak peduli orang nak kata apa, terpulang saya. Sebab kadang-kadang kita lupa tentang terma-terma dan syarat yang perlu kita akur kepada media sosial yang kita miliki. Dan kita di negara kita juga ada panduan-panduan yang disediakan juga dalam kita berkongsi sesuatu. Dan insyaAllah malam ini kita nak belajar lagi. Tadi ada yang sebut berkaitan dengan kita seronok nak mendapatkan pujian. Sebab tu kita rasa kita nak berkongsi tu. Kadang-kadang Haji, satu-satu post tu kita tengok 4-5 kali. Dah berapa like, dah berapa komen. Betul tak? Macam ni ke cara orang komen yang kita nak, betul-betul kita nak? Ataupun sebaliknya. Kadang-kadang kita lupa untuk kembalikan pujian-pujian yang orang dah berikan kita itu kepada pencipta kita. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita lupa buat perkara itu. Saya nak muhasabah sama-sama lah. Macam Haji sebut tadi, kemudian hati ni bukan nak sebab nak cerita sebab kita baik, tapi inilah peringatan kita bersama. Saya, Haji dan semua orang. InsyaAllah anda juga boleh kongsi-kongsikan di ruang komen Facebook dan juga YouTube Live kalau terinspirasi cerita daripada kemudian hati kita pada malam ini, dan mungkin anda ada pengajaran-pengajaran ataupun pengalaman anda sendiri berkaitan dengan menunjuk-nunjuk, showing off di media sosial, flex culture ini. InsyaAllah kita nak sama-sama belajar lah pada malam ini. Haji, kita nak sambung lagi perkongsian kita. Orang tak tahu ni kalau kita tak menunjuk, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji. Okey, kita terus bagi kenapa kan. Dari sudut psikologinya pelbagai kajian ditunjukkan tuan-puan. Subhanallah, sebab tu kita tengok Islam ni dia memang kehadapan sentiasa. Allah ingatkan kita riya, ujub, sumu'ah. Tadi saya cerita sedikit apa itu kan berkaitan dengan riya, ujub, sumu'ah. Dan rupanya dia memang ada kaitan dengan psikologi dan isu-isu berkaitan dengan isu kesihatan mental yang tanpa kita sedar dia memperlihatkan siapa kita dan apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Baik, saya nak pergi terus. Ada beberapa perkara yang saya sempatlah senaraikan untuk kita lihat supaya pandu hati kita. Kenapa agak-agaknya orang nak menunjuk-nunjuk, dan menunjuk ni kita memang tak tahu niat. Kita bukan nak bicara tentang niat orang. Sebab tadi kita dah bicarakan ada orang dia nak bagi tahu ini perkara yang baik. Dan Islam pun ajar kita kan, satu kebaikan yang kita tunjuk orang amal, masya-Allah, jariahnya terus untuk kita. Okey, alhamdulillah. Cuma ada beberapa perkara yang mungkin kita tidak sedar, yang dia menyebabkan orang nampak kelemahan dan kekurangan. Okey, ini yang pertama, dia rasa tak selamat, insecurity terhadap diri sendiri. Sebab ini perkara yang selalu berlaku, dan sebab dia rasa dia perlukan penghargaan orang lain. Dia nakkan orang mengiktiraf dia sebagai seorang yang very, very important person dalam media sosial tersebut. Kena tahu yang dia exist, dia ada, dan kena bagi pandangan dan pendapat. Dan dia kena menunjukkan, kena beritahu dia memang orang yang sangat hebat. Dan orang lain kena lakukan sedikit effort, satu usaha untuk mengiktiraf kehebatan yang dia ada. Dan tuan-tuan, tapi kita lihat orang yang hebat ni, kalau saya belajar silat kan, Tok Guru saya selalu pesan, silat kamu ni bukan untuk ditunjuk-tunjuk dekat orang lain. Maknanya kita cabar orang, Haji jom tengok Haji punya silat apa, saya punya silat pulut, Haji punya silat berani contoh kan. Jadi sebab apa kita tak, sebab akhirnya nanti akan berlaku cabaran, dan kan nampak tak kesombongan tu akan berlaku, nampak tak? Itu falsafah daripada silat tu yang saya belajar kan.
dan dia tahu dia memang adalah orang yang tahu, kan? Sebab itu pada permulaan dia nak buktikan sesuatu. Sebab itulah orang yang rasa dirinya tak selamat ni, dia akan cuba berkongsi perkara yang nak menunjukkan bahawa dirinya adalah sesuatu, dia adalah somebody, kan? Dan dia rasa insecure sebab contohlah apa yang dia miliki tu orang lain sedar tak, kan? Orang lain tahu tak. Dia nak cuba bandingkan dirinya tu dengan orang lain. Contoh kecantikan, kan? Bila orang puji aja kan, awak ni nampak cantik macam model. Model apa? Dia kan. Jadi ini sebab tu saya kata insecurity. Sebenarnya dia dah okey dah. Cuma dia perlukan seseorang untuk mengiktirafkan keokean dia itu, kan? Jadi dia insecure. Sedangkan sebab itu akhirnya tuan-puan, nampak tak, dia akan bentuk satu pemikiran yang akhirnya dia rasa lebih rendah diri dia selagi tak dapat satu pengiktirafan daripada orang lain, dan dia akan penat. Ini sebab itu kena hati-hati dengan hati ni. Sebab tu kita panggil kita segmen ni kemudi hati, kan? Untuk kita sedar ada satu perkara yang sedang berlaku dalam diri, emosi kita, gejolak-gejolak ni perlu kita saling mengingatkan. Itu satu, insecurity, rasa tidak selamat. Kemudian dia akan menunjuk ketika mana dalam keadaan yang sangat teruk, sangat mungkin dalam waktu yang dia berada dalam keadaan yang sangat contohlah kalau dia punya perniagaan tu dalam keadaan yang sangat teruk, kan? Jadi dia nak tunjukkan bahawa bisnes dia macam biasa, kan? Okey. Kemudian dia rasa bahawa dalam berkongsi dia panggil sebagai cognitive dissonance, kan? Dia cuba nak menunjukkan bahawa dia berada dalam keadaan yang baik, kan? Sedangkan waktu tersebut dia tak melakukan apa-apa. Dia sedang membenarkan cognitive dissonance, perkara yang tak benar, tanpa berbuat apa-apa, tapi dia tunjukkan dekat khalayak bahawa dia adalah sesuatu, kan? Ini sebab tu saya kata isu berkaitan dengan emosi dan hati ni dia kena diuruskan. Ini kita kena faham. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, dalam ialah agama kita ni ajarkan kita tahu nak berbalik kepada siapa dan di mana, bila berhadapan dengan satu masalah. Dan ada perkara-perkara ni, contoh kesakitan yang tak perlu kita tunjuk ke orang lain. Kita minta doa okey, tapi tak perlu kita heboh-hebohkan, sehingga akhirnya yang kita harapkan tu doa, tapi rupanya simpati yang bersifat simpati semata-mata, bukan perkara yang akan membantu untuk menyelesaikan isu penyakit yang kita hadapi. Sebab itulah yang ketiga, dan kenapa orang suka menunjuk ni, dia ada kaitan dengan dia punya pengalaman ketika waktu kecil, childhood experiences, waktu ketika mana dia kecil dia tidak memiliki, dan ketika mana dia sedang memiliki, dia kena beritahu bahawa dia ada. Maafkan saya lagi tuan-tuan dan puan, sebab itulah bila setengah individu, bila dia berada pada peringkat dia memiliki harta dan dia mampu, kadang-kadang kita nampak dia ada hobi-hobi yang zaman yang dulu-dulu punya, contoh saya rasa usia kita tak jauh beza je, kan? Zaman kita kecil-kecil apa, PS3, PS2, contoh. Lagi apa, game yang mahal-mahal zaman tu apa, Tamiya yang beribu-ribu, lepas tu kereta kontrol, ada kan? Sekarang bila dia dah ada pada peringkat dia mampu, dia akan belilah perkara-perkara tersebut waktu ini. Tapi malangnya kalau dia gunakan untuk tujuan berhibur, hobi semata-mata okey, tapi kadang-kadang tu dia menunjuk-nunjuk, dan dia menambah-nambah sehingga perkara itu tak jadi keperluan, tapi akhirnya bersifat pembaziran, sekadar nak beritahu aku mampu, aku ada, dan ini disebabkan pengalaman yang lepas, dan kalaulah kanak-kanak tersebut, waktu itu dia nak dapatkan perhatian daripada ibu ayah dia, dia mungkin akan cuba mengekalkan perhatian tersebut dengan menunjukkan perkara-perkara yang bersifat menyakitkan hati, yang dia rasa okey, tapi bila dia marah tu
ibu ayahnya marah, dia rasa itu yang dia nak, tapi dia tak kata dia suka. Faham sebab tu dalam isu psikologi ni dia ada dia punya sudut pandang yang tuan-puan kena lihat daripada pelbagai sudut. Jadi dalam perkataan yang lain, tuan-puan mungkin dia nakkan sesuatu dia tak dapat tadi saya katakan tadi. Jadi sebab itulah ini antara yang dah ketiga dah kan. Okey, yang keempat, kenapa suka menunjuk ni? Supaya dia nakkan penerimaan. Tolonglah terima saya. Please accept me. Dan ini gambaran dia nak cari. Contohlah ada satu isu. Kemudian dia pun berkongsi perkara yang sama. Supaya nampak yang dia bergerak sama dengan isu tersebut. Sedangkan apa yang dia kongsi itu berlawanan. Sebab dia tak menguasai ilmu yang sedang dia nak kongsikan. Dan inilah antara perkara yang kerap berlaku bila diperhatikan, dia sebenarnya dia begging tau. Dia macam meminta simpati. Maafkan saya lah. Nak kata sedekah dari sudut pujian pun ada. Sebab dia nakkan penerimaan, pengiktirafan yang mungkin dia tak dapat daripada waktu dia masa mula-mula dulu. Dan show off ni juga, menunjuk ni juga, dia adalah karakter pembinaan identiti. Tanpa dia sedar, perkara-perkara yang dia kongsi tu bersifat perkara yang dia tak memiliki. Tapi dia nak beritahu dia ada. Dan sebab tu ada setengah isu lagi, sampai dia menyewa kenderaan. Satu hari tu sampai RM1,000 kereta tu. Dia bawa lah. Dan dia ambil gambar sana sini pelbagai tempat dalam seharian. Kemudian ada pula satu kes lagi, banyak nak cerita ni. Ada orang yang menyewakan jam tangan yang mahal untuk dipakai hanya untuk semata-mata ambil gambar. Dan ini ada. Dan ini berlaku. Ini nampak tak kesan daripada menunjuk ni. Ada setengah orang tu mungkin atas tujuan dia membina pasaran, market untuk perniagaan, itu lain. Tapi ada setengah orang ni sekadar nak hiburkan hati dia, nak bagi tahu dia mampu, dia miliki. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita sedar, ataupun tuan-puan sedar mungkin dekat luar sana, sebenarnya kita tak perlukan orang pun untuk mengiktiraf siapa diri kita. Bagaimana kalau kita memiliki spouse kan, kita punya pasangan, dia tahu siapa kita, dia tahu kekuatan dan kelemahan diri kita. Ibu ayah kita tahu baik buruk kita. Itu pun sudah mencukupi. Kita tak perlu buktikan apa-apa. Kita tak perlu buktikan pun dekat tempat kita kerja. Satu perkara, maafkan saya, kadang-kadang dia beli Allahumma salli ala Muhammad, kenderaan yang di luar daripada kemampuan diri hanya semata-mata untuk merasakan bahawa dia memiliki. Sedangkan yang realitinya, ada ke orang peduli kan? Kereta, maafkan saya lah, kereta jenama A, jenama B. Sedangkan yang dilihat adalah bagaimana cepat dan tepatnya untuk kita sampai pada waktu yang ditetapkan. Yang contoh. Yang kedua, untuk kita pergi daripada tempat C ke D, kan, ada beza ke sisi kenderaan yang besar misalnya. So ini semua berkaitan dengan apa yang kita fikir, tentang apa orang fikir tentang kita. Yang selalu saya kata, kita hidup dalam keadaan apa yang orang nak kata tentang kita. Takkan pakai kereta ni aja. Takkan pakai baju ni aja, kan? Jadi ini perkara yang menyebabkan orang suka untuk menunjuk-nunjuk. Jadi tuan-puan, ini dari satu sudut psikologi lah yang saya pandang, daripada sudut psikologi dalam kapasiti sebagai seorang kaunselor berdaftar, kan? Ini perkara yang mungkin kita kena baiki balik, tuan-puan. Kan, berapa ramai yang hutang keliling pinggang hanya semata-mata untuk mendapatkan pengiktirafan orang lain. Kan, Haji bayang, tuan-puan, cuba bayang. Ada orang, dia rasa diri dia cantik dengan berpakaian yang cantik. Tak apa, ni bagus. Cuma bayangkan kalau contohlah pakaian cantik itu dia punya, saya tak tahu je, wanita punya kecantikan pakaian, lelaki punya kecantikan pun tak tahu kan. Tapi pada saya, ini contoh saja, betulkan saya lah. Katalah baju cantik tu adalah yang
ropol-ropol kan. Dia punya permata dekat baju. Takkanlah satu baju tu satu saja sehari. Mesti kalau 5 hari bekerja, dia nak kena 5 pasang pakaian tu. Jadi kalau hari yang minggu depan, kalau sebulan ada 20 hari bekerja contoh, takkan 20 hari tu nak kena ada baju yang berkelip-kelip tu. Selain baju tu mungkin kosnya dalam RM500. Bayangkan kan, kalau kita tak dapat nak kawal kita punya perasaan nak menunjuk ni, akhirnya kita mungkin akan berlaku keberhutangan yang serius kan. Kita gagal nak meruskan kewangan dalam kehidupan. Sebab itu tuan-puan, saya haraplah kan, pada blog yang kedua ni tuan-puan dapat gambaran kenapa agaknya tajuk ni untuk kita sama-sama kongsikan supaya kita terpimpin. Wallahu a'lam. Saya terima kasih Haji. Agar kita belajar sesuatu pada kali ini, pada malam ini tentang menunjuk-nunjuk ini. Orang tak tahu jika kita tidak menunjuk. Dan saya terbaca, saya seronok nak berkongsi berkaitan dengan flex culture ni. Ada satu, tak tahu jumpaan saya di Google. The flex culture is killing us. People are defined by driving expensive car, wearing logos. Middle class live paycheck to paycheck. Flex culture is the red race. Sebab kalau saya baca tentang red race, perlumbaan tikus ini, mereka sering mengejar-ngejar mencari cheese kan, keju, yang mereka tak sedar dalam misi mengejar itu ialah ada perangkap dan sebagainya, akhirnya terjerat diri. Dan inilah yang nak kita belajar agar kita tidak berada dalam medan ataupun perlumbaan tikus itu sesama orang. Sebab kita tak tahu, macam Haji sebutlah, kita tak tahu kita nak kena impress siapa dan apa tujuan kita nak impress orang pun satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kejap kita nak belajar sama-sama lah tentang menunjuk ini. Setengah orang rasa dia nak buat sesuatu tu sebab nak bagi inspirasi kepada orang. Kau nak tunjuk, tak tahu sekarang, tak tahulah adakah ianya sekarang ataupun dari dulu pun dah berlaku budaya yang nak tunjuk-tunjuk duit, ada tebal macam ni duitnya. Saya tak tahu kalau orang yang memang kerja di bank, adakah mereka memang menunjuk duit itu kan, semua tak tahu. Tapi bila hakikatnya nak kena tunjuk duit setebal itu, kita tak tahu adakah ianya betul-betul memberi inspirasi. Dan kita tahu jugalah selepas ni Haji berkaitan dengan inspirasi ini, macam mana salah satu perkara itu boleh inspired people dan boleh orang tengok, orang rasa nak achieve to that goal, to that level. Kejap lagi lah kita nak sama-sama belajar. Dan kalaulah kita ini bukanlah pada kadar ataupun pada tahap yang boleh memberi inspirasi untuk orang mendapatkan sesuatu, maka kita kena pertimbangkan baliklah adakah sesuai untuk kita menunjukkan sesuatu ataupun kita reserve for our own life. InsyaAllah kejap lagi selepas ini kita nak belajar sama-sama dalam Kemudi Hati. Jadi anda jangan ke mana, terus setia bersama kami. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami. IKIM Inspirasi Inforia Islami, Faiz Haji Osman dekat sini bicara bersama Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Kita belajar satu perkara pada malam ini, bagaimana kita nak didik hati kita agar kita buang jauh-jauh sifat untuk cari perhatian orang lain. Kenapa sibuk kita nak mencari perhatian orang? Sebab dalam sesuatu perkara, terutama macam Haji sebut tadi, dalam bab ibadah adalah perkara yang paling kita bimbang. Sebab kita buat sesuatu kerana Allah, bukan kerana manusia. Dan saya teringat pesan dalam rancangan Hayatus Solihin, cucunya kepada Saidina Umar Al-Khattab, berkongsi bagaimana beliau tidak meminta kepada yang tidak memiliki dunia. Dan insyaAllah kita nak belajar sama-sama agar hati kita ini benar-benar berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita buang jauh-jauh sifat-sifat yang boleh mendatangkan riya, boleh memusnahkan setiap perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan. InsyaAllah kita belajar sama-sama pada malam ini. Dan Haji, kita nak sebut tentang setengah orang berkongsi sesuatu kan, tak kira lah sama ada sedekahnya. Ini satu perkara. Saya pernah dalam bicara adab pun pernah bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin bagaimana seseorang menunjuk ambil gambar pelbagai angle, ada different angle lah, dari belakang, dari depan, dari tepi, bercerita tentang apa yang dibuat dalam sudut nak bagi sumbangan. Tapi dalam masa yang sama kita nak tahu jugalah
kita tak nak cerita soal hati, tapi benda-benda yang kita buat itu, soal niat kita tak nak cerita, tapi benda-benda yang kita buat itu kadang-kadang hati kita ni meletakkan niat kita. Jadi kita nak tahu jugalah orang yang ada pandangan, dia rasa dia buat, dia tunjuk sesuatu tu Haji sebab dia nak inspire people, dia nak orang pun dapat buat benda yang sama. Sikit pun tak apa, janji boleh buat. Tapi kita nak tahu jugalah bagaimana inspirasi ini berfungsi, bagaimana kita sebenarnya boleh influence orang untuk tarik orang buat perkara-perkara kebaikan dengan cara menunjuk ni Haji. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji, tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, saya kasih sekalian. Sekali lagi kan, kita bukan nak menyatakan jangan berkongsi benda, tidak. Cuma dalam kita nak berkongsi, sekurang-kurangnya kita ada panduan kan? Biar teringat balik rancangan ni malam ni kan. Sebab itulah mungkin tuan-puan ambil kesempatan kita kongsi, mudah-mudahan jadi sebab-sebab saling ingat-ingatkan. Saya, Haji Faiz dan tim iKIM sendiri pun insya-Allah ada jariahnya di situ kan? Jadi sekurang-kurangnya kita ada panduan kan? Sebab itu teruskan kebaikan, jangan kata tak boleh kan? Sebab ada hadis Nabi SAW sebut apa yang selalu dekat iKIM keluar kan? Sebab itu kena ajak ramai lagi kan? Untuk sama-sama sahabat kat kawasan dengar radio iKIM, banyak manfaat yang akan bagi kesan pada hati. Yang Nabi sebut man sanna sunatan khair fa'atubi 'alaiha falahu ajruhu wa misluhu ajuri minat taba'u khairun mazqus minan ujurihim syai'an. Dan sesiapa yang Nabi SAW sebut yang buat satu ikutan yang baik, sunnatul khair, ini sunat perkara yang baik, lalu orang lain ikut dia, baginya pahala, dan pahala tu pahala yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh orang yang ikut dia, dan bagi siapa yang ikutinya tanpa ada pengurangan sedikit pun daripada apa yang dia buat. Masya-Allah. Dan jadi teruskan kebaikan untuk kita bagi tahu, untuk galakkan orang lain untuk sama-sama berbuat kebaikan. Cuma kita juga kena ingat dalam kita berkongsi ni, kalaulah ada pilihan supaya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka lakukan. Melainkan memang kena buat tunjuk juga. Contoh sedekah. Ini kalau tak tunjuk dekat orang, takut nanti orang tak perasan ada sumber. Contoh hari ni kan banyak iklan wakaf kan. Ada tuan kata ustaz-ustaz kita yang kongsi wakaf, ni menunjuk, tidak kan, itu nak menggalakkan orang lain kan, nampak tak kan? Sebab itu masya-Allah tuan-puan, kami boleh belajar daripada kuliah tasawuf kan. Sebab tu pengurusan hati ni kadang-kadang bila kita belajar tentang fiqah, hukum, kita jangan nampak ada sunat, haram, makruh, harus dan wajib saja kan? Tapi dalam tindakan tu dia ada lagi perbicaraan. Sebab tu bila kita berguru ni, kita akan nampak satu pandangan yang sangat luas agama kan? Bukan bersifat menghukum semata-mata. Masya-Allah, rasa syukur sangat tu bila kita hidup dalam kehidupan beragama yang namanya Islam ni. Dan kalaulah kita punya usaha tu yang kita nak tunjuk itu dengan niat untuk galakkan orang lain lakukan satu perkara sebagai sunnah, maka tentu dibolehkan kan? Jadi tak ada masalah. Tadi saya sebutkan tadi kan hadis SAW, Nabi SAW sebutkan tadi. Jadi tuan-puan, semoga yang kita harapkan kita terjauhlah daripada sifat riak kan? Kita kena doa sungguh-sungguh supaya amalan kita ni terpelihara daripada kekotoran kan, hati. Ini yang penting. Sebab kalau tak, dia sia-sia lah. Dia jadi amalan yang tak ada nilai apa-apa. Kan? Dan ada setengah orang, dia beli satu perkara yang dia tak perlu pun. Tapi dia beli satu perkara yang dia tak perlu dengan duit yang dia tak ada, hanya semata-mata untuk impress orang lain supaya orang lain suka pada diri dia. Dan kita tak nak jadi orang yang begini kan? Kita beli satu perkara yang bukan keperluan, hanya kehendak, dan malangnya kita tak ada pula duit tu. Itu yang ada yang sampai berhutang piutang untuk adakan sesuatu kan? Dan akhirnya mengikat dirinya kepada hutang, satu masalah. Yang kedua kemudian nak dapat impression orang lain, yang berapa lama orang akan impress pun. Contoh sekali lagi lah,
kita beli satu kenderaan yang memang mahal lah. Satu je dekat Malaysia, Haji. Macam tu. Satu je kat Malaysia. Okey. Dan berapa lama tahan satu tu? Berapa lama tahan apa dia panggil je? Limited edition tu. Betul. Kan? Jadi sampai satu peringkat orang akan lupa dah. Orang akan lihat pada limited yang kereta lain. yang lain. Kan? Okey, lain lah kalau kenderaan sebut. Contoh memang ni tak nak sebut lah jenama kan, iklankan pula kan. Tapi memang kita tahu selepas 20-30 tahun dia akan harga yang mahal. Dia akan lebih naik lagi harga dia. Itu tak apa. Kan? Tapi dia punya probability dia, kebarankan itu sangat rendah. Sebab apa saya kata isu ni? Sebab ramai juga Haji yang abang nak beli kereta ni bukan apa yang dia adalah rare. Kan? Nanti yang tengoklah sampai satu masa kereta ni harga dia tetap tinggi. Masalahnya kita tuan-puan, kebosanan kita, keboringan kita ni, bahasanya kan, kita ada. Kan lama-lama dah guna tu, teknologi lain lah. Kan? Sebab itulah kita membenarkan perkara tu dengan nafsu kita. Sebab tu saya ketengahkan tadi, rarity, limited kan. Kita kena ingat juga, orang yang cipta perkataan limited tu pun dah fikir dah, orang mesti beli ni walaupun harga banyak mana pun kita letak. Sebab limited tu, dengan harapan memang akan sampai satu masa ni dia akan harga dia naik. Kita tak fikir dah masa tu. Contoh aja, kiraan paling mudah lah, 50,000. Okay. Kalau kita kira dengan katalah anggaran kasar dia punya bunga tu kan, ni masalah juga ni bila kenderaan. Ni tuan-puan kena tanya guru kita Ustaz Lutfi Muharram kan. Tolak kita kira dia punya simpanan, kita punya penggunaan minyak, maintenance sebagainya. 50,000 tu dalam tempoh 9 tahun dia boleh jadi harga tu kepada 95,000. Maknanya sebuah kenderaan harga 50,000 tu dia boleh jadi sampai 90,000. Ini tuan-puan lebih makruf lah cara kira dia bagaimana kan. Jadi gambarannya tuan-puan, apa yang kita beli tu hanya kita kena tanya kenapa. Kita kata untuk kemudahan keluarga. Ada 7 tempat duduk harganya 100,000. Ada 7 tempat duduk harganya 50,000. Mana pilihan kita? Kenapa nak beli 100,000 sedangkan kita ada pilihan 50,000? Misalnya kan, keselamatan dan sebagainya. Ini semua sebab tu saya kata akhirnya kita kena jujur dengan diri kita. Untuk apa? Supaya kita tak jadi orang yang dipasung kaki disebabkan keinginan untuk menunjuk-nunjuk, yang akhirnya merosakkan diri kita sendiri. Tuan-puan cuba fikir dan bayangkan kita ada kebebasan keuangan, wang yang kita ada lebih tu. Ada orang Haji, dia balik Kelantan naik kapal terbang Haji, dia tak bawa kereta. Sebab apa? Sebab dia rasa seronok kan, dia ada kebebasan keuangan. Dia tahu dia sampai nanti dia mungkin boleh ada cara dia lain untuk kenderaan yang lain. Jadi cuba tuan-puan fikir begitu. Mungkin lebihan itu kita boleh gembirakan hati ibu ayah, lebihan keuangan kita. Mungkin lebihan tu kita boleh buatkan ramai lagi orang rasa seronok dengan keberadaan kita berbanding dengan benda yang kita ada dan tunjukkan kepada mereka. Faham tak tuan-puan? Kan? Sebab kadang kita lupa tentang orang yang ada dekat sekeliling kita tu, yang boleh merasai sesuatu daripada hati kita. Bukan benda yang kita ada yang niatnya untuk menunjuk semata-mata. Wallahualam. Saya terima kasih Haji. Haji sebut tadi kena jujurlah dengan diri sendiri. Untuk apa sebenarnya kita buat sesuatu perkara tu, nak beli sesuatu benda tu, adakah ianya benar-benar bermanfaat untuk kita ataupun memang tujuan nak manfaatkan orang lain, bukan nak manfaatkan orang lain, nak dapatkan perhatian orang lain. Nak manfaatkan orang lain bagus, tapi nak dapatkan perhatian orang lain, kita guna untuk diri sendiri agar orang lain puji, agar orang lain rasa macam bagusnya dia ni hebat lah. Macam tu kita tak nak benda-benda begitu. Dan Haji sebutlah tadi kan tentang boring tu. Biasalah Haji, rumput rumah sebelah tu hijau dia lain macam. Rumput rumah kita rasa kering, macam sama je beli kedai yang sama, kilang yang sama, tapi macam besar rumput di color dia suram sikit, musim luruh katnya. InsyaAllah kita belajar lagi selepas ini tentang kemudian hati. Orang tak tahu jika tidak menunjuk, bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Jadi jangan ke mana-mana, kembali seketika nanti. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main,
seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03-8926-7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Terima kasih anda masih lagi terus bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kemudian hati kita bawakan bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita, bicara yang kita akan kongsikan. Kita dah pun ceritakan panjang tentang bicara ini. Orang tak tahu jika tidak menunjuk. Dan soalan saya yang terakhir berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kalau tadi kita dah sentuh tentang orang yang memang tujuannya nak bagi inspirasi kepada orang lain agar orang dapat buat perkara-perkara kebaikan yang sama, kan? Kita nak ambil semangat hadis tu, adallu alal khair kafa'ilihi. Kita tunjuk satu kebaikan, kita dapatlah sahamnya juga, macam kalau orang tu buat kebaikan yang sama yang kita tunjukkan tu. Dan satu lagi soalnya Haji, bila kita tunjuk dengan niat memang nak menunjuk, memang nak showing off betul lah, memang hari ni sebab pergi bercuti ke luar negara, tempat salji-salji, kita Malaysia sejuk juga ni, boleh cakap lah macam tu, kan? Jadi kita nak belajar sama-sama. Orang yang menunjuk dengan niat memang nak tunjuk betul. Macam mana karakter mereka ini dari sudut pandang psikologi, dan adakah mereka ini tidak gembira sehingga kan perlu perhatian-perhatian luar untuk menggembirakan diri sendiri, Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih Haji. Soalan direct to the point. Saya tambah sedikit lagi. Dalam hidup ni tuan-puan, kita nak kebahagiaan. Dan orang yang menunjuk ni malangnya kebahagiaan itu terbit daripada apa sangkaan orang luar terhadap diri dia. Dia akan penat, dia akan letih. Dia cuba nak jadikan dirinya center of attention, tempat pusat kepada tumpuan ramai orang. Kalau dalam grup perbincangan, kumpulan perbincangan, macam-macam cara dia nak kongsikan tentang siapa diri dia, apa pencapaian yang dia ada, kan? Supaya orang tahu dia punya fame, kan? Orang tahu dia punya talent, keuangan yang dia miliki. Dia yalah, macam Haji katalah, tunjuk jumlah wang, kan? Kan ada kes yang rumahnya selepas dia tunjuk saja jumlah wang dengan dia punya Allahumma salli Muhammad, dia punya batu intan permata perhiasannya tu, tiba-tiba rumahnya tu dah kena dimasuki dengan perompak, kan? Dan yang paling ialah kita kesian lah, tapi yang paling kelakarnya selepas laporan polis dibuat, dia bagi tahulah apa yang hilang. Rupanya duit tu adalah duit yang dicetak sahaja, kan? Yang kedua, barang kemas tu rupanya barang kemas yang tiruan, kan? Jadi selama ni pengikut-pengikutnya rasa kan, dia memang kaya sangat dengan nampak dia punya kilat-kilat semua tu, kan?
Jadi ini yang kita dapat lihat rupanya yang berlaku dalam hati orang yang tak terpimpin tadi, kan? Dengan membesarkan Allah lebih daripada dirinya sendiri. Jadi dia nak jadi tempat orang fokus. Yang kemudian dia sebenarnya bila berada di kalangan orang lain, dia akan cerita tentang apa yang dia ada, apa yang dia miliki. Dia tak nak dengar pun cerita orang lain. Sebetulnya ada setengah orang, lepas dia cakap, lepas dia cakap, dia cakap. Dan masalahnya apa yang dicakapkan tu bukan untuk memberi kebaikan kepada orang lain, tapi untuk bagi tahu siapa diri dia di hadapan orang lain. Ya, akhirnya nanti lama-kelamaan tuan-puan, orang akan ignore dia, orang tak pedulikan. Sebab orang tak rasa pun mereka dihargai bila berada dekat samping kawan-kawan yang lain. Dan antara cirinya lagi, dia cuba nak buktikan betapa bijaknya dia, supaya orang lain, khalayak akan bagikan attention, perhatian kepada diri dia. Sebab itulah dia akan bawa gadget-gadget yang latest, terkini, kan, supaya orang sedar keberadaan diri dia. Dia akan kenakan pakaian yang, maafkan saya, yang bersifat awkward, kan. Ni macam tak kena je, kan. Memang nampak macam ini kalau bawa pergi dengan cuaca Malaysia ni memang tak sesuai, kan, contohnya. Sebab apa? Dia nakkan attention, kan. Dan dia akan kemudian dia akan sentiasa mengulang-ulang untuk dapatkan compliments, penghargaan. Kalau dalam keadaan yang ramai itu, dia akan sentiasalah, dia akan mungkin dia akan keluarkan suara yang tinggi, yang paling malang. Dia akan look down pada orang lain, dan dia akan merendah-rendahkan orang lain. Dia akan jadikan orang lain sebagai bahan gurauan. Supaya apa? Dengan merendah-rendahkan orang lain ni, supaya dengan sangkaan orang lain akan tinggikan diri dia. Sebenarnya berbeza, kan. Orang akan sedar betapa teruknya diri dia, sebalik. Ini yang berlaku. Dan orang yang begini, tuan-puan, yang sebenarnya dia ada beberapa lah, kan, kelemahan dalam diri yang mungkin dia tidak sedar. Yang pertama, dia ada rendah diri dia, yang tinggi, yang orang suka menunjuk ni. Sedangkan orang lain melihat dia hebat, tapi malangnya dengan menunjuk tu mengurangkan kehebatan. Orang lain nampak dari sudut pendidikan dia, dari sudut keluarga dia hebat, tapi disebabkan tindakan yang menunjuk tu, dia sendiri sebenarnya menurunkan kehebatan diri dia, malang. Sebab dia tanpa dia sedar. Dan yang kedua, dia nak social acceptance, penerimaan orang lain. Tapi kalau kita terlalu work hard sangat sampaikan orang jadi menyampah, dia tak akan berlaku social acceptance ni. Dan social acceptance ni, penerimaan khalayak ni, dia hanya akan berlaku dengan kesederhanaan, dengan kejujuran, bukan dengan menunjuk-nunjuk, atau over sangat. Segala benda dia nak over. Sebab tu jadilah diri sendiri, tapi jangan lupa, jangan sampai kita rasa bila jadi diri sendiri ni orang lain tak boleh tegur perbuatan buruk yang kita lakukan. Sebab ini akan merosakkan diri kita, tuan-puan. Dan mungkin yang akhir sekali, tuan-puan, tadilah rasa tak selamat sebenarnya. Dia tak selamat dengan segala perkara. Tuan-puan, hidup ni bukan tentang apa yang orang rasa tentang diri kita. Bukan tentang apa yang orang bagi. Kalau kita susah dalam keadaan yang sangat terdesak pun, akhirnya kita sendiri yang akan berusaha keluar daripada keadaan tersebut. Bukan daripada apa yang orang akan bantu dan tolong kita. Sebab itu kita hiduplah dengan cara yang sederhana, dengan cara menggembirakan orang di sekeliling kita. Ibu, ayah, anak, isteri. Kadang-kadang ada yang melebih-lebihkan kawan-kawan. Dan ada satu pengalaman sedikit dah. Ada orang tu, dia modified dia punya jentera ni. Rupanya nak dapatkan impress daripada orang lain. Tapi yang kawan-kawan dia tanya pula, mana kau punya jentera? Kan? Ada kat rumah. Dia asyik bawa jentera dia yang biasa saja. Sedangkan yang dia dah berhabis berpuluh ribu, dekat beratus ribu ni simpan kat rumah. Lepas tu terkeluarlah. Rupanya dia tak bawa keluar sebab dia kata minyak hijau mahal. Sebab jentera dia tu menggunakan minyak hijau. Nah, dan dekat situ rupanya apa yang dia miliki tu, akhirnya dia bukan gunakan sangat, tapi dia gunakan apa yang biasa. Sebab itulah penat, tuan-puan, kalau kita nak
buatkan orang lain seronok. Sebab orang tak peduli pun. Akhirnya orang tu akan balik rumah dia, akan sama dengan ahli keluarga dia, dan kita akan balik ke rumah kita bersama ahli keluarga kita sambil pening kepala. Macam mana aku nak gerakkan apa punya jentera ni, kan? Dengan minyak sekarang tengah mahal, kan? Dengan anak-anak tak cukup makan disebabkan duit tu dah berhabis dekat jentera yang tak digunakan untuk kebaikan balik kepada ahli keluarga, kan? Jadi sebab itu tuan-puan, rasional dalam tindakan supaya akhirnya kita akan menyelamatkan diri kita, ahli keluarga kita, dan orang yang kita sayang ni ramai kat keliling kita yang terdekat ni, kan? Ahli keluarga, jiran tetangga, ibu ayah kita yang mungkin lebihan tu, ni kalau dari sudut kewangan lah, yang mungkin kita boleh berikan balik pada mereka, kan? Yang akan buatkan mereka lebih seronok, akan mudahkan ibadah mereka, yang akan dapat kesan pula kat hati kita, kan? Jadi wallahu a'lam. Saya terima kasih Haji untuk bicara kita pada malam ini berkaitan tajuk orang tidak tahu jika tidak menunjuk. Itu juga apa yang relate dengan apa yang Al-Fadil Ustaz Rozi Rejab kongsikan dengan kita Jumaat lepas berkaitan nikmatmu bukan untuk tontonan. Itu pun anda boleh belajar sama-sama. Cari je lah dekat Facebook kami, dan kalau anda terdengar ni hujung dah, kan, baru tahu tajuk kemudian hati kita ni menarik yang kita bicarakan. Anda boleh tengok balik dari awal nanti selepas tamat siaran kita di Facebook, di YouTube. Cari je lah, semoga bermanfaat perkongsian yang kita nak powerkan. Haji, terima kasih banyak untuk bicara kita dalam kemudian hati. Sikit lah Haji, atas keterbatasan waktu ni, nasihat untuk kita semualah agar kita fikir-fikirkan untuk berkongsi sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Saya nak tutup dengan ayat beginilah. No matter how educated, talented, rich or cool you are, believe that how you treat people ultimately tells all, and integrity is everything. Tak kisahlah kita punya kehebatan pendidikan ke, kita punya hebat talent ke, kaya macam mana pun, kita cool macam mana pun, rock macam mana pun yang kita rasa diri kita ni, tetapi cara kita berhubungan dengan orang, kita kendalikan emosi orang, kita berakhlak dengan orang, kita beradab dengan orang, itulah segala-galanya, kan? Bukan dengan apa yang kita tunjuk pada orang lain. Tuan-puan, perbincangan kita malam ni bukanlah perbincangan yang bersifat menghukum, tidak, sekadar berkongsi untuk ingat mengingati. Saya yakin, saya percaya akan datang nanti akan ada orang lain yang ingatkan, kan? Dan ini memang sangat ibarat macam cermin pada diri saya sendiri, untuk kita sama-sama kendalikan emosi kita, hati kita ni, supaya kita tak terikut dengan apa yang kita nak impress orang lain, yang akhirnya merosakkan diri kita sendiri. Jauh daripada sudut hati saya mohon ampun dan maaf pada tuan-puan, ibu ayah, para guru-guru, para masyayikh. Kita jadilah orang yang menyebarkan kebaikan, and jangan berhenti buat kebaikan, jangan disebabkan apa yang orang sangkakan, kan? Sekali lagi, insya-Allah ada kesempatan waktu kita jumpa lagi, Haji. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Haji untuk perkongsian kita kali ini. Semoga dapat kita belajar sama-sama tentang tajuk orang tak tahu jika tidak menunjuk. Semoga diri kita yang hari ini kita fikir-fikirkan nilai hidup kita, nak bahagiakan sesiapa, dan juga untuk berkongsi itu matlamat dan tujuan kita apa. Haji, terima kasih banyak untuk perkongsian kita. Ada kesempatan kita jumpa lagi insya-Allah untuk temu janji dalam kemudian hati. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat anda teruskan setia bersama-sama kami, dengarkan kemudian hati, dan minggu hadapan kita akan bawakan forum bicara ad-din, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM.